Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati lagi kasihi Tuan Pensyarah kami iaitu Datuk Haji Muhammad Nasir bin Disa. Pada hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan satu kajian yang telah kami laksanakan. Sebelum meneruskan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 10 orang iaitu Muhammad Afiq Syahmi bin Rizam, Muhammad Afrin Akasha bin Zulkifli, Muhammad Nur Fahmi bin Abdul Ghani, Muhammad Sufi Hanif bin Bukri, Umi Nadirah binti Muhammad Nurul Nizam, Nik Adriana Badrisha binti Baharuddin, Nur Azrin Izzati binti Omar, Nur Hanis Khalida binti Muhammad Khairi, Nur Izzati binti Jamaluddin dan saya Juliana binti Megat Syarifuddin. Tajuk kajian yang kami jalankan ialah cabaran dalam memahami dan menghayati rukun negara kedua dalam kalangan siswa dan siswi. Objektif kajian umum adalah untuk melihat dan menganalisa persepsi siswa-siswi terhadap rukun negara kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Objektif khusus kajian adalah pertama, mengkaji dan membuat analisa tahap kesedaran dan kefahaman para siswa terhadap rukun negara. Kedua, menghubung kaitkan teori pelajar dengan praktis dunia luar dengan melakukan projek Islam. Kami merupakan mahasiswa daripada Universiti Sultan Zainal Abidin mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dengan kepujian sedang melaksanakan projek Islam. Sulam merupakan satu inisiatif transformatif dan fleksibel kepada kaedah pembelajaran menggabungkan hasil pembelajaran khusus dengan khidmat komuniti bagi menyelesaikan permasalahan setempat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang kami pelajari di bilik kuliah. Objektif utama projek ini adalah untuk memberi pelajar peluang menghubung kaitkan teori dan praktis di dunia sebenar, malah dapat meningkatkan sasiah kemahiran sivik dan kewarganegaraan di dalam diri pelajar. Projek ini terdiri daripada 5 fasa iaitu overview projek, gerak kerja ke projek, di lapangan, refleksi dan simulasi, di mana kami perlu membuat Google Site perancangan projek, melaksanakan kerja lapangan, melakukan refleksi dan membuat simulasi projek. Kumpulan kami mengadakan sesi mesyuarat di Google Meet untuk membincangkan tindakan yang perlu diambil semasa peringkat kajian. Mesyuarat telah diadakan pada 6 November 2021 jam 3 petang. Semasa mesyuarat itu, kami membuat kesimpulan bahawa kami akan mempunyai 2 agenda utama untuk peringkat kajian kami, iaitu tinjauan dalam talian dan temu bual bersama peguam. Tugasan telah diagihkan kepada semua ahli. Kami telah mengadakan mesyuarat kedua pada 15 November 2021 untuk membincangkan ulasan daripada pensyarah mengenai soalan-soalan selidik kami untuk tinjauan dalam talian dan soalan yang akan ditanya semasa temu duga bersama peguam. Selain itu, kami membincangkan lebih lanjut mengenai penyediaan laporan tinjauan dan temu bual. Bagi sesi temu bual, kami adakan pada 10 Disember pada jam 9 malam. Kami telah menjemput Encik Johan selaku panel jemputan bagi menjawab beberapa soalan daripada kami. Encik Johan merupakan seorang peguam dan menjalankan amalan undang-undang selama 18 tahun dan juga merupakan pakar dalam mengendalikan kes probate. Antara soalan yang kami ajukan lebih kepada rukun negara kedua iaitu merupakan tajuk utama kajian kami. Hasil daripada sesi temu bual tersebut, kami berpendapat bahawa hukuman yang tersedia tidak perlu ditingkatkan tetapi mestilah selaras dengan kesalahan yang dilakukan. Antara masalah yang dihadapi adalah masalah yang agak besar kerana merupakan kedaulatan negara kita. Berdasarkan borang yang diedarkan melalui aplikasi Google Form, kami berpendapat bahawa pendedahan terhadap rukun negara masih lagi kurang kerana penghayatan mereka yang agak rendah. Ini dibuktikan melalui responden yang menjawab kerana hampir separuh daripadanya berpendapat masih kurang pendedahan terhadap rukun negara kita. Tambahan lagi, apabila berdepan dengan cabaran pada masa kini yang terdedah dengan masalah sosial sehingga berlakunya masalah hak kebebasan bersuara yang melampau dan mampu mencemarkan imej negara. Faktor-faktor perlunya menghayati dan memahami rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara oleh siswa-siswi yang pertama ialah Raja atau Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Negara Malaysia. Dengan ini, setiap rakyat mahupun mahasiswa wajib menghormati Ketua Negara kita. Selain itu, mahasiswa merupakan golongan yang akan menentukan hala tuju negara pada masa hadapan. Jadi, golongan ini perlu menunjukkan contoh yang baik kepada setiap rakyat dan negara. Samping itu, setia kepada negara pula merupakan tanggungjawab kepada setiap warga Malaysia.
dan mempertahankan negara merupakan jihad bagi setiap warga, terutama mahasiswa. Anggaran menghayati rukun negara kedua oleh siswa-siswi. Sisi pertama yang saya bawakan ialah perkembangan teknologi semasa. Tidak dapat dinafikan bahawa teknologi yang diciptakan pada hari ini adalah untuk memudahkan gerak kerja. Namun, ia juga akan memberi kesan yang tidak baik bagi siswa-siswi yang menggunakannya untuk keseronokan yang berlebihan. Seperti yang kita nampak pada hari ini, ramai para siswa dan siswi terlalu asyik dalam berhibur menggunakan media sosial tanpa mengambil berat tentang penghayatan rukun negara. Isi kedua pula ialah ibu bapa sibuk bekerja. Ini menyebabkan mereka sentiasa pulang ke rumah dalam keadaan letih dan tidak sempat memberikan didikan serta penghayatan tentang rukun negara. Cadangan solusi bagi cabaran tersebut ialah: pertama, menjalankan kempen memperkasakan rukun negara di laman sosial yang menjadi tumpuan utama golongan ini. Kedua, membudayakan nilai patriotisme dalam negara melalui ibu bapa sebagai contoh teladan. Seterusnya ialah nilai dan sikap patriotisme dalam kajian pada kali ini ialah yang pertama, toleransi. Seperti yang dapat diperhatikan semasa sesi temu bual bersama Peguam Encik Johari berkaitan nilai denda yang ditetapkan oleh Undang-Undang Malaysia adalah bukan untuk membebankan tapi bagi memberi pengajaran. Yang seterusnya ialah nilai patriotisme. Berdasarkan kajian dalam atas talian yang dilakukan kepada orang awam, 100% daripada mereka mengetahui bahawasanya rukun negara perlu dititik beratkan bagi menjamin institusi rakyat yang berprinsip. Kesimpulannya, penghayatan rukun negara yang kedua amatlah penting dihayati oleh kesemua peringkat masyarakat, terutamanya dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di institusi pendidikan tinggi, khususnya di universiti awam. Hal ini penting untuk mengukuhkan lagi kedaulatan negara di bawah junjung duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan mewujudkan persekitaran negara yang harmoni.